Duk sebut kata kita ni tak politik, ya. Kita tak mau politik dan sebagainya. Kita nak tumpu pada COVID, tiba-tiba dia buat kerja gerakan sertai Perikatan Nasional. Dia buat kerja politik lah tu. Dia nak bagi kemas diri dia lah. Ya, tak apalah, itu masalah dia. Itu dah jelas orang nampak lah siapa sebenarnya yang main politik. Itu dah saya tak payah komen lah. Tapi soalan saya ni, gerakan ni, tuan-tuan tak pelik ke kenapa dia nak sertai Perikatan Nasional? Saya pelik. Saya suka. Siapa nak sertai siapa, itu masalah saya. Cuma saya nak question. Pertama kita kena ingat, antara yang paling kuat menentang pembelajaran Jawi di sekolah-sekolah Cina, jenis kebangsaan Cina, yang kuat menentang sampai nak saman kerajaan, waktu kita jadi kerajaan waktu itu, walhal benda itu bukan isu besar, dia tu hanya isu-isu pengurusan, dan kemudian diambilnya menjadi satu isu besar, lalu dituduhlah DAP anti, DAP yang menentang, tapi jangan lupa waktu itu yang nak menyaman kerajaan, yang menentang habis-habisan pembelajaran Jawi di sekolah ialah Parti Gerakan. Inilah parti yang menyertai Perikatan Nasional, saudara-saudara sekalian. Apakah sikap dia masih sama, membenci Jawi sehingga nak bawa mahkamah, tak mau belajar Jawi, atau apa? Jawab. Orang PAS jawab. Pemimpin PAS jawab. Yang berjuang Melayu Islam jawab. Kamu tuduh kami dulu dengan berbagai tuduhan. Kamu kata kita waktu itu DAP, Pakatan Harapan, Amanah menyokong menghapuskan Jawi. Tunduk kepada kehendak DAP. Saya jemput Dong Zhao Jong datang ke pejabat saya. Saya menjemput dia datang pejabat, bukan saya sokong dia tolak Jawi. Saya menjelaskan kepadanya, Jawi ini adalah tradisi budaya bangsa kita. Saya datang daripada keluarga penerbit. Penerbit Haji Yusuf Abdullah Nordin Ar-Rawi. Daripada percetakan United Press. Susur Galuh keluarga saya. Yang kami cetak pada waktu itu, kami diasaskan tahun 1922. Masa itu tak ada saya, minta layak lagi. Siapa minta layak lagi dah ni? Apa medium kita buat buku waktu itu? Tulisan Jawi. Bukan agama. Ianya satu budaya bangsa kita. Saya explain kepada Dong Zhao Jong. Saya kata Jawi ini bukan agama. Dan kita telah melembutkan tone waktu itu. Maksud saya melembutkan semangat mereka waktu itu. Kita melembutkan dia dengan memahamkan mereka tanggungjawab memahami tulisan Jawi ini sebenarnya apa. Saya beritahu tuan-tuan, saya jadi Menteri Agama dulu. Banyak perkara yang kita usahakan untuk menunjukkan sikap kita. Pada kita duk maki hamun dia, kita panggil dia main pejabat. Bukan kita sokong dia, kita panggil dia untuk kita bagi explanation kepada dia. Membuat rumusan-rumusan. Tapi apa yang saya terima daripada semua itu? Tuduh saya menyokong Dong Zhao Jong. Tuduh saya menyokong Dong Zhao Jong ini seolah saya ni membela Dong Zhao Jong ni satu kelompok rasis. Tiba-tiba saya menyokongnya. Saya membela dia. Subhanallahirabbil alamin. Hari ini yang teruk lawan Jawi bukan Dong Zhao Jong. Yang teruk sampai nak saman kerajaan siapa? Kan DAP. Gerakan. Hari ini parti itu menyertai. Katanya, mana letak muka hamba? Dia dah tarik balik ke saman dia? Dia dah tarik balik ke sikap dia yang anti Jawi itu? Itu tak cerita lagi. Dia juga membawa isu hudud. Dia akan menentang hudud habis-habisan yang dibawa oleh Kelantan. Bagaimana boleh kita nak telan semua ini hanya kerana kepentingan politik? Hampa ni tak ada stand. Hampa ni tak ada prinsip. Tapi kerana kepentingan politik, nak tunjuk kata ada orang sokong hampa, hampa pun terimalah penyertaan gerakan ini. Tuan-tuan, cukuplah. Cukuplah. Kamu nak masuk itu ikut kamu, tapi muka kamu nak letak mana? Dulu ingat masa saya bersama dengan rakan-rakan.
Ketika ada isu kononnya satu sekolah kebangsaan, dia pergi bubuh tanglung untuk nak sambut Hari Raya Cina, pun jadi isu. Dikatakan ini melebihi, buat polis report, ini dah melambangkan ni lebih Cina daripada kita ni rakyat Malaysia, orang Islam. Terguris hati. Ya Allah, perangai hampa ni cukup hina lah. Kita pergi nak selamatkan, ini kita kata, ini rakyat Malaysia yang kita dah berpuluh tahun sejak dulu dah terima tanglung lah apa, ini budaya mereka. Bukan menghina bangsa mana. Saya, pejabat saya, tiap-tiap tahun kalau Raya Cina pergi letak tanglung. Kalau kita biarkan, ini yang kata tadi, orang Malaysia kena bersatu menentang pemikiran kolot, jumut, keras, kasar ini. Sebab itu kita turun menunjukkan kepelbagaian budaya bangsa kita, kita pertahankan. Mana MCA? Mana gerakan? Nak harap ke PAS kah? Oh, jangan tuan-tuan. Hari ni PAS pakai baju merah, tuan-tuan. Hari ni PAS bawa tanglung, tuan-tuan. Hari itu dulu mereka lah antara lain yang menyemarakkan kebencian ni antara kaum ini, Cina dan sebagainya. Hari ni mereka bawa, tak cukup dengan tu, 5 oren dia bubuh tu, dibubuh pula lambang PAS. Tu dia hebat tak hebat mereka, tuan-tuan. Dulu kata BMF sokong lancar, pemimpin PAS ni lancar suruh negara ni, pemimpin PAS ni lancar sokong BMF, Buy Muslim First. Tapi tuan-tuan, dalam parlimen baru ni saya tanya, macam mana dasar BMF sekarang? Sekarang ni yang jadi kerajaan antaranya dulu memperjuangkan BMF. Maka apa jawab Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin? Dia kata BMF bukan dasar kita. Dasar kita ialah Buy Malaysian First dan Buy Halal First. Yang tu yang kita dah jawab dulu. Tapi kena serang. Hari ni mana BMF? Tuan-tuan, PM hari ni ada satu parti yang anti Jawi, anti hudud, dan PAS duduk sama dengan dia. Nama parti itu ialah Gerakan. Kalau tak bergerak, tak dapat makan. Baik. Last sekali, saya dah sentuh semua tu, iaitu saya pun nak landing dah, saudara sekalian, ya. Isu sugar daddy. Orang tak suka sugar ni, tuan-tuan, hari ni. Ni minum teh pun tak ada sugar. Kita ni tak sangka lah. Tak sangka lah. Dasar kita untuk mengurangkan gula. Kerana gula ini adalah pembunuh utama. Yang membawa penyakit kencing manis, obesiti, yang membawa pada jantung. Maka kita kenakan cukai. Mereka yang dalam minuman ke apa, kalau dia menggunakan gula lebih daripada had tertentu, dia kena bayar cukai lebih. Saya sokong lah. Sebab saya minum tak ada gula. Tiba-tiba Malaysia nombor 3. Nombor 1 India. Nombor 2 Indonesia. Malaysia nombor 3. Sugar daddy yang terbanyak dibuat di seluruh semua 556,000. Malaysia di dalam 556,000 itu, Malaysia saja 42,000 lebih. Depan sikit dia Indonesia 60,000. India lebih sikit 300,000 lebih. Bawah Malaysia kalah Jepun, Korea. Maknanya Jepun dan Korea ni yang kita tahu sebuah negara kapiak yang terkenal lah dengan kehidupan bebas dia dan sebagainya, kalah dengan Malaysia, tuan-tuan. Kalah dengan Malaysia, negara Islam. Ya, 2 negara Islam, Indonesia dengan Malaysia. Hari ini keluar dalam satu artikel saya baca pengalaman seorang baby sugar. Oh, dia ada sugar daddy, dia ada baby sugar. Betul saya sebut, saya pun tak tahu. Dia menceritakan pengalaman dia, bagaimana dia hidup susah di kota. Dia seorang gadis di IPT. Dia pun mengikuti laman web ini, mendaftar diri untuk dia ini menjadi salah seorang daripada sugar baby. Maka dia dapatlah RM1,200 sebulan.
Dan ingat, ini bukan sugar daddy bagi duit tak nampak muka. Dia datang, dia bagi duit dan dia menuntut. Ya, dia menuntut habuan seks dia. Dan disitulah ya, dia akan bayar. Dia akan bayar yang dia janji itu dengan setiap kali dia berjumpa, dia berhubung, melakukan perkara tak senonoh itu dan bayar duit. Ya. Apa dia istilah dia panggil, saya tak tahu lah, PPP ke pay per play ke apa, saya pun tak tahu. Jadi maknanya tuan-tuan, inilah negara Islam Malaysia. Kalau saya jadi menteri dulu, Allah, saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya jadi menteri dulu, ingat tak dulu ada heboh kata di salah satu billboard wilayah persekutuan ada tunjuk website Sugar Daddy. Kami dapat tahu siapa buat tu, akhirnya last tak berapa lama kita arahkan supaya diturunkan. Habis. Tak ada lah, tak boleh lah. Sugar Daddy apa tak boleh promote. Itu zaman kita. Tiba-tiba hari ni tuan-tuan, baru tak sampai setahun mereka jadi kerajaan, sampai setahun dah lah lebih kurang lah ni. Kita tengok macam mana memalukan dunia yang mereka berjuang Islam. Zaman kita ni habislah Islam dihina. Zaman kita ni habislah Islam ini adalah agak PH tak bela Islam dihina. Saya ni habislah kena belasah kiri kanan. Tapi terbukti hari ini masa Kerajaan Perikatan Nasional, satu survey dibuat yang tertinggi, ya, sugar daddy yang ada tertinggi ialah nombor 3 di Malaysia, di dalam rantau Asia. Pertama India, kedua Indonesia, ketiga Malaysia. Jepun, Korea jatuh ke bawah. Tuan-tuan, kita kena tentang ini. Tuan-tuan kena faham macam ni. Tuan-tuan kena faham. Bila saya jadi menteri dulu, bila ada isu ini, diserang habis-habisan. Prung. Kita menjawab. Kita jawab. Semuanya kita jawab. Tak ada isu yang kita tak jawab dengan makna kata kita menanganinya, kita bukan masalah kita dah tengok benda ini, kita dah ambil tindakan itu, masuklah serangan LGBT dan sebagainya tu, kita dah letakkan jawapan di parlimen, tindakan di pihak agensi kita, semua dah selesai lah. Maknanya, itu menunjukkan di sebalik fitnah kamu itu, benda itu kita tangani. Tapi ingat, hari ini, kalaupun tidak ada siapa menyerang kamu, sebab, pertama, kami tak main isu-isu kebencian agama dan kaum ni, tuan-tuan. Sorry. Ini bukan game kami. Ya? Ini bukan game kami nak main isu kebencian kaum dan agama. Minta maaf. Tapi itu bukan bermakna kita membiarkan kemungkaran ini berlaku. Dan kamu, Menteri Agama duduk diam. Kamu Timbalan Menteri duduk diam. Kamu, Menteri-Menteri PAS duduk diam. Kamu PAS yang hari ni mana nak letak muka? Judi 22 kali setahun. Mana kamu nak letak muka? Judi dah beroperasi, dah boleh buka dah. Ya? Dia sama, masjid baru buka, judi dan tempat operasi judi pun dah buka. Genting Highland pun dah buka. Ya? Kamu jadi kerajaan hari ini, bila orang tak main isu tu, bukan bermakna kami diam, kami suka, kami seronok atau kami ikutlah. Tak. Mungkar tetap mungkar. Cuma soalan dia, kamu buat apa? Ini bukan bermakna bila diam kamu pun duduk diam. Oh baguslah. Dan ni kita di kerajaan, orang tak timbul apa dah pasal kita ni Islam. Jangan tuan-tuan. Soalan dia, kamu buat apa? Yang kita dah sebut dah macam mana dulu ada orang mai jumpa saya supaya saya meluluskan dalam kabinet dengan suara saya. Kita ambil bagi lesen 5 tahun kepada dia supaya kita dapat kutip duit yang dia akan sumbangkan beratus juta, malah bilion. Dengan syarat kita panjangkan tempoh lesen dia. Saya dijumpai, saya menolak dalam kabinet, saya menolak bersama dengan rakan-rakan lain menolak. Akhirnya bila nak buat keputusan, tengok saya kata no. Ya, saya boleh jawab, itu cara saya membela Islam. Kamu bela Islam apa 22 kali? Judi. Special draw. Kamu bela Islam apa hari ni? Ya? Sugar daddy tertinggi. 3 tertinggi di Asia.
Kamu bela Islam apa hari ni? Masjid tertutup. Maknanya, kami tak main isu-isu ni, tuan-tuan. Kami tak guna isu ni nak serang kamu sampai jadi gila, sampai jadi huru-hara. Wahai benda itu, dia boleh selesaikan dengan dasar, dengan tindakan, dan dia perlu sedar semua ini berlaku di depan mata dia. Macam mana kita sedar semua ini berlaku? Ini dah, dia berasa seronok. Oh, time kita orang tak kata, tak apalah, biar pilah. Jangan. Mungkar tetap mungkar. Fasad tetap fasad. Bising atau tidak, itu soal politik, kita tak mau main. Tapi kamu dulu masa zaman kami, kamu main isu ni habis-habisan. Dan porak-poranda kebencian agama, kaum dan sebagainya itu, kamu bertanggungjawab dan kamu naik jadi kerajaan atas kebencian itu. Maka kebencian itu yang akan memakan kamu juga. Saya rasa itu isu-isu yang saya dah nak bawa. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada yang mengucap salam, yang membuat komen